Salam guys, kembali lagi bersama aku Nik Rashid. Korang pernah dengar brand Sony Gear tak? Dekat tangan aku ni ada satu wireless earphone daripada Sony Gear TWS5 Pro. Diorang baru je lancarkan produk ni dalam 3 ataupun 4 bulan lepas tak silap aku. So, jualan retailnya aku beli RM209 sahaja di All IT. Ini antara model yang second last Sony Gear keluarkan lah. Model yang paling latest adalah TWS7. So, aku akan buatkan unboxing untuk korang TWS5 Pro ni, dan aku akan buat sedikit short review sama ada dia berbaloi ataupun tak, sama ada korang nak ambil TWS7 Hyperbase ataupun TWS5 Pro. So, stay tuned guys. Antara kelebihan yang aku suka dekat TWS5 Pro ni, dia menggunakan Bluetooth yang paling latest iaitu 5.0. Untuk device yang dah pernah connected, earbud ni hanya perlu keluarkan saja daripada casing, dia terus auto connect dengan handset. Tak perlu lagi korang tekan apa-apa yang ada dekat di earbud ni. Dan daripada segi casing dia pula sangat kecil dan compact. So bagi aku casing dia, kalau nak masukkan dalam poket yang pakai seluar skinny, tak jadi satu masalah lah, sebab casing dia memang cukup-cukup kecil. Dan earbud dia memang ringan gila. Bila korang masuk kat telinga korang macam ni, okay, dia memang akan stay fit. So bila korang jogging ke, ataupun korang pergi gym ke, ataupun korang berjoget ke, macam mana sekalipun, dia tak akan tertanggal daripada telinga korang. Kalau TWS7 ni pula, aku dah try tukar getah yang aftermarket punya. Aku try fit dekat telinga aku, dia tetap senang nak tertanggal. Bagi aku, kalau nak pakai TWS7 ni memang sangat tak sesuai lah kalau nak buat aktiviti lasak, sebab design dia korang boleh tengok memang sangat besar. Dari segi sound quality dia pula, bila aku dengar TWS5 Pro ni, sebenarnya dia hampir sama dengan TWS7 Hyperbase. Sebab bass dia, TWS5 ni, dia memang cukup padu, and then dia punya vokal dan juga mic sama-sama naik. Bila aku try dengar lagu yang heavy, lagu yang berat, dia punya bass dia, and then dia punya bass pula boost, dia punya bass sebenarnya tak berpecah, and then tak macam mendap. Vokal sama naik, bass pun sama naik. So bila aku try compare TWS7 dan TWS5, memang sangat susah gila lah nak tahu sama ada beza tu kan. Sebab bila aku try sebelah-sebelah TWS5 dan juga TWS7, aku rasa macam seolah aku pakai TWS yang sama. So overall aku boleh kata TWS5 ni mempunyai bass yang cukup padu, and then dia punya sound system aku boleh bagi 10/10 lah. Apa yang aku paling suka sekali adalah dia punya battery life dia. Sebab casing dia boleh bertahan 24 jam, dan dia punya earbud dia walaupun design dia kecil, tapi dia mampu bertahan 8 jam untuk kadar volume minimal 50%. 50% tu sebenarnya dah cukup kuat. Aku pun dengar dalam 30% saja, dia punya bass dan juga sound delivered cukup clear. So bagi aku 30% tu dah membadai. Aku boleh dengar dalam 30%. Maybe dia punya battery life untuk earbud ni boleh bertahan dalam 10 jam lah mengikut expectation aku. So aku belum try lagi, nanti aku akan try tengok mampu bertahan tak 10 jam. Dan battery life dia sama jangka hayat dengan TWS7, 24 jam casing, 8 jam earbud. Apa yang menariknya lagi, TWS5 Pro datang dengan touch control. Kalau aku nak naikkan volume, aku hanya perlu double tap di earbud belah kanan, dan kalau aku nak turunkan volume, aku hanya perlu double tap di earbud belah kiri. So kalau aku nak pausekan lagu, aku hanya perlu satu tap saja di earbud belah kanan, dan kalau aku nak play balik, aku hanya perlu satu tap balik di earbud belah kanan. So kalau aku nak skip pada lagu yang seterusnya, aku hanya perlu triple tap di earbud belah kanan, dan kalau aku nak skip lagi, aku hanya perlu triple tap balik di earbud belah kanan. Sangat mudah, betul tak? So kalau aku nak menggunakan Google Assistant ataupun Siri, aku hanya perlu long tap sahaja di earbud belah kanan. Jadi korang boleh tengok memang mudah. So tak perlu lagi ada korang nak keluarkan handset daripada poket untuk betulkan volume, ataupun nak tekan Google Assistant ataupun Siri, betul tak? TWS5 ni dia menggunakan IPX5. IPX5 ni sebenarnya bukan setakat boleh kalis peluh, kalis percikan air, tak. Dia kalau let's say tiba-tiba member korang pergi jirus air kat telinga korang, TWS5 Pro ni bagi dia memang satu makanan je lah, sebab IPX5 ni memang boleh menahan air yang laju lah.
Yang aku peliknya kenapa TWS7 menggunakan IPX4 saja. IPX4 ni sebenarnya dia hanya mampu kalis peluh dan juga percikan air yang sikit je. So daripada segi water resistant, TWS5 Pro ni mempunyai resistant air yang lagi tinggi lah. So overall aku sangat berpuas hati dengan TWS5 Pro sebab harga dia hanya RM209 sahaja, dan apa feature yang Sony Gear bagi ni memang cukup berbaloi dan padu lah, daripada segi battery life dia, daripada segi dia punya functionality dia, daripada segi design dia memang tip top. So kalau korang under budget tapi korang nak kualiti yang dalam setara 4500, TWS5 Pro ni memang earbud untuk korang, serius aku cakap. Ok, so sampai sini saja video aku untuk kali ni. InsyaAllah aku akan buat video yang lebih menarik. And see you again guys.